Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, namanya kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini. Sebelum itu kita telah menerima berita yang menyedihkan, iaitu pemergian Tuan Guru yang mulia Tuan Guru Haji Ahmad Pak Tihmat pada semalam, itu pada jam lebih kurang hampir 1 pagi di Hospital Kuala Nerang, dan telah selamat dikebumikan di perkuburan Kampung Padang Gelanggang di Padang Sanai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, rahmat, maghfirah kepada beliau berkat jasa baik beliau mendidik umat, khususnya di kawasan Padang Terap ini, yang tidak ada, boleh dikatakan tidak ada seorang di kalangan penduduk di Padang Terap, sama ada yang muslim atau yang bukan muslim, pasti akan mengenal Tuan Guru Haji Ahmad, atau lebih dikenal dengan Pak Tihmat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, maghfirah, ketinggian darjat kepada beliau. Dan kenangan yang besar daripada beliau kepada kami di Zawiyah Nasiriyah adalah beliau sendiri datang melawat ke Zawiyah, bertemu, mencemar dulinya bertemu dengan saya, dan meninggalkan ahwal beliau yang luar biasa di Zawiyah Nasiriyah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai mizan hasanat beliau. 2 kali beliau ke sini, iaitu ketika datang dalam keadaan mengejut pada petang Isnin selepas asar, dan kemudian datang pula pada ketika majlis pecah tanah di Zawiyah Nasiriyah. Beliau datang bersama dengan murid-murid beliau, dan semoga Allah Ta'ala memanjangkan segala kebaikan beliau berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah habiskan umurnya dalam keadaan mendidik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan bimbingan, mendidik mereka dengan hal dan juga qaul. Dan seluruh peribadi beliau adalah contoh kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, insyaAllah kita akan laksanakan nanti solat jenazah ghaib bagi beliau, dan kemudian tahlil untuk beliau secara khusus kepada beliau dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, insya-Allah setelah ini. Baik, kita berhenti pada minggu yang lalu, masih lagi di dalam fasal yang pertama berkaitan dengan bab yang pertama, iaitu fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatih. Ini berkenaan dengan hadis-hadis dan ayat Quran yang menerangkan tentang kelebihan membaca Al-Quran dan penghafalnya ataupun menghafalnya. Dan kita berhenti pada
hadis yang terakhir, iaitu hadis tentang misal seorang mukmin yang menghafal Al-Quran dengan yang tidak menghafal Al-Quran, dengan munafik yang menghafal Al-Quran dengan munafik yang tidak menghafal Al-Quran. Itu kan? Kemudian kita berhenti pada wa an Umar bin Al-Khattab. Betul? Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Sayyiduna Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan kalam ini. Al-kalam dimaksudkan sini adalah Al-Quranul Karim. Alif lam lil ahdi. Nah, al-kalam bermakna kalamullah. Aqwaman, yakni sebahagian kaum, wa yadha'u bihi akharin. Dan dengan kalamullah subhanahu wa ta'ala jugalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan, merendahkan kelompok yang lain. Jadi di sini makna hadis ini iaitu Allah mengangkat darajah. Yarfa'u bihadzal kalami darajata aqwamin. Jadi dihazafkan mudhafnya. Diangkat darjat kaum tersebut. Dimuliakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan direndahkan darajah sebahagian lagi kaum, yaitu dengan dihinakan mereka, direndahkan mereka, dan dikecilkan mereka. Siapa mereka ini? Yang ditinggikan oleh Allah Ta'ala darjat mereka, dan yang direndahkan oleh Allah Ta'ala kedudukan mereka. Yang ditinggikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada atau darjat kaum ini adalah yang beriman dengan Al-Quranul Karim. Yang beriman dengan Al-Quran, yang memuliakan apa sahaja yang berkait dengan Al-Quranul Karim, dan beramal dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ini dimaksudkan dengan Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kalami aqwaman. Bisabab bihadzal kalami. Ini disebabkan dengan kalam ini Allah mengangkat darjat sebahagian kaum, dan disebabkan juga dengan kalam Allah Ta'ala jugalah Allah Ta'ala merendahkan sebahagian kaum. Dan kaum yang dimaksudkan, yang direndahkan adalah yang berlawanan sifatnya dengan yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah. Kalau yang beriman ditinggikan oleh Allah Ta'ala karena mereka beriman dengan Al-Quranul Karim, mereka menta'zimkan Al-Quranul Karim, dan mereka beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran ditinggalkan mereka, yang disuruh oleh Allah dalam Quran dilaksanakan oleh mereka, maka mereka akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang direndahkan oleh Allah adalah kelompok yang berlawanan dengan sifat tersebut, yaitu mereka tidak beriman dengan Al-Quran, dan mereka tidak beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dengan ikhlas. Dan juga mereka tidak beramal dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mereka laksanakan, yang disuruh oleh Allah Ta'ala mereka tinggalkan. Tamam? Itu makna Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Sayyidina Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, kata beliau, aku telah mendengar Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah kalian akan Al-Quran. Ini kerana sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada ashabih, yakni ashabil Quran. Ini kepada orang yang berteman dengan Al-Quran, yang menjadikan Quran sebagai temannya, yang menghafal Al-Quran, yang beramal dengan Al-Quran, maka disebut ashabil Quran. Baik, di sini menunjukkan bahawa suruhan daripada Nabi SAW untuk kita membaca Al-Quran. Ini iqra'u antum, yani
wawul jamaah. Alif tadi alif tafriqah. Jadi disuruh kepada kamu sekalian ini. Jadi Nabi katakan, sekalian kamu hendaklah membaca Al-Quran. Ini kerana Quran nanti akan datang. Fa innahu ya'ti, ay fa innal Quran ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat kelak memberi syafaat kepada ashabnya. Baik, bagaimana Quran datang pada hari kiamat? Ini menjadi sedikit iskal. Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalamullah boleh datang? Jadi adakah Al-Quran bermakna di sini dengan makna makhluk? Yang dipegang oleh pandangan Mu'tazilah, mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk. Tamam? Manakala kita di sisi ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan bahawa Al-Quran adalah kalamullah qadim. Jadi bagaimana qadim di sini dengan makna ya'ti yaumal qiyamah? Sebahagian ulama mengatakan bahawa dimaksudkan dengan ya'ti yaumal qiyamah ay ya'ti thawabah. Ya'ti thawabuh. Datang pahalanya pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada ashabnya. Tamam? Pahalanya Al-Quran tersebut yang akan dirupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rupa seseorang. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menyerupakan thawab pahala bacaan Al-Quran sehingga boleh dilihat oleh ahlinya, sehingga boleh dilihat oleh ashabnya dengan rupa paras seorang lelaki yang sangat segak cantik. Kemudian lelaki tadi datang kepada sahibi kepada orang yang menjadikan Quran sebagai temannya. Maka bila ditanya, kamu ini siapa? Maka kata dia, saya adalah Al-Quran yang kamu baca. Maknanya apa dia? Sawabuh. Yang bacaan Al-Quran pahalanya tadi datang dalam bentuk rupa seseorang yang akan memberi syafaat kepada ashabnya. Tamam? Itu maksud hadis ini. Rawahu Muslim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnatain. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnatain. Tidak ada hasad melainkan kepada dua kelompok. Hasad di sini dengan makna ghibtah. Ini tidak ada cemburu. Bukan hasad di sini dengan makna hasad yang dicela dalam syarak. Hasad di sini dengan makna ghibtah. Ghibtah dengan makna cemburu. Beza hasad dengan ghibtah apa dia? Hasad yang dicela dalam syarak, iaitu kita tidak berkenan dengan apa yang didapatkan oleh seseorang dalam keadaan kita berkehendak ataupun kita bercita-cita agar perkara yang didapatkan oleh seseorang tersebut dihilangkan oleh Allah. Itu dipanggil hasad. Yang ini yang dicela. Manakala ghibtah adalah kita tidak menyukai sesuatu yang didapatkan oleh seseorang, dalam masa yang sama kita tidak berkehendak dan kita tidak bercita-cita perkara tersebut diangkat atau dicabut oleh Allah daripada orang tersebut. Maka itu tidak dilarang. Kerana sifat manusia biasa begitu. Dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Tapi di sini disebut oleh Nabi SAW, di mana tempat yang patut kamu ghibtah, yang patut kamu cemburu. Sebab itu disebut la hasada illa fi ithnatain. Jangan kamu cemburu melainkan kepada dua keadaan atau dua kelompok. Iaitu yang pertama, maksudnya lain daripada ni tak perlu cemburu. Kerana tidak ada faedah pada cemburu tersebut. Tapi kalau dua keadaan ni, boleh kamu cemburu. Cemburu dengan sebab kamu ingin dapatkan seperti yang didapatkan oleh orang tersebut. Berkehendak dan berkeinginan untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh kelompok yang dua ini. Siapa kelompok dua tadi? Yang pertama, rajulun atau rajulin. Boleh baca rajulun, boleh rajulin pun boleh. Kalau baca rajulun, maka kita akan i'rab dia sebagai orang panggil khabar mubtada mahzuf. Yani al-awwal rajulun atahu Allahul Qur'ana, atau kita i'rabkan dia dengan rajulin dengan badal ba'du minal kull daripada isnatain. Rajulin atahu Allahul Qur'ana. Iaitu yang pertama, rajul, seseorang. Rajul di sini dengan makna seseorang, bukan mesti lelaki. Kerana ghalib disebut kepada rajul sini, boleh jadi kepada perempuan juga. Tamam?
Jadi rajul di sini dengan makna seseorang. Jadi kalau kita nak terjemah, yang ini seseorang, bukan seorang lelaki. Kalau terjemah seorang lelaki pun bolehlah, tapi itu dengan harfan biharfin. Masih kita terjemah dengan kalimah. Tapi kalau terjemah dengan makna yang lebih hampir, yang tepat, rajulin dengan makna seseorang. Karena rajul di sini dengan makna ghalib, iaitu termasuk sekali dengan perempuan. Yakni seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atahullahul Qur'ana, diberikan oleh Allah akan Al-Quran. Maksudnya apa dari sini? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kepadanya menghafal Al-Quran, memahami Al-Quranul Karim. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Tamam? Wahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan dia mendirikan dengannya, yakni dengan Al-Quran, ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Maknanya sentiasa beramal dengan Al-Quran Al-Karim. Sama ada dibacakan Al-Quranul Karim, sebab itu di sini tidak hanya disebut fahuwa yaqra'u bihi, yaqumu bihi. Yaqumu bihi maksudnya apa dia? Menjalankan, mendirikan hak Al-Quranul Karim. Tamam? Maksudnya memuliakan Al-Quran, memuliakan ahli Al-Quran, memuliakan apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Tamam? Karena itu tak heran kalau kita dengar cerita para sahabat, antaranya Sayyidina Abdullah bin Umar, antaranya Sayyidina Umar sendiri menghafal surah Al-Baqarah selama 8 tahun. Apa makna menghafal 8 tahun? Adakah hafalan mereka lambat? Tidak. Dengan makna yaqumu bih, beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Baqarah. Bukan hanya menghafal, tapi menjalankan hukumnya, melaksanakan adabnya. Karena Al-Baqarah adalah sanamul Quran. Sanamul Quran ay alamatul Quran. Sebagai tanda besar kepada Al-Quranul Karim, maka diamalkan Al-Baqarah selama 8 tahun, termasuk menghafalnya. Tamam? Jadi ini yang pertama yang patut kita cemburu. Maknanya kalau orang tadi tidak menghafal Al-Quran dan dia tidak mengamalkan Al-Quran, maka adakah patut kita cemburu dengan mereka? Tidak patut cemburu. Kalau dia hafal Quran tapi dia tidak beramal dengan Al-Quran dan hukum hakamnya dan apa yang berkait dengannya, maka tak patut cemburu. Tak perlu pun cemburu dengan perkara tersebut. Karena perkara tadi akan menyebabkan wizrun ataupun kecelaan kepada orang yang menghafal itu sendiri, kerana dia akan mendapatkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia hafalkan. Atahul Quran dengan makna juga memahami Al-Quranul Karim. Alim maknanya. Tamam? Kerana dia alim. Rajulun alim. Maksudnya diberikan dengan keilmuan yang dengan ilmu tersebut dia beramal dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran khususnya dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjalankan hukumnya siang dan malam. Tamam. Yang kedua, wa rajulin atahu Allahu malan, dan yang kedua seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia menginfakkan harta tersebut sepanjang malam dan siang. Nampak? Jadi yang dicemburui adalah orang yang diberikan harta dan dia menginfakkan hartanya. Bukan hanya diberikan harta yang kaya dan kita cemburu dengan dia. Tak perlu cemburu dengan orang yang ada harta yang banyak. Kadang-kadang kita lihat ada orang, dan jadi trend pada zaman sekarang, suka memajangkan harta kepada orang ramai. Ditunjukkan kepada orang. Kalau kereta ada 10 biji, tunjuk kereta 10 biji ke orang. Kerana pendapatan 300,000, 400,000 sebulan, maka diperlihatkan kereta dan sebagainya. Rumah tunjuk dekat orang. Boleh buat pula tour dalam rumah dia. Buat dalam Facebook, dalam YouTube, untuk tour dalam rumah. Apa yang ada dalam rumah saya? Ni meja ni siapa yang buat? Perabot ni siapa yang reka cipta? Idea daripada siapa? Lampu ni daripada mana? Macam mana kami beli? Apa kisah di sebalik lampu ni? Apa faedah cerita benda tadi? Yang kita pun tengok juga. Dan yang pentingnya apa faedah cerita tersebut? Tidak disyariatkan dan tidak dituntut kepada kita untuk memperlihatkan kepada orang ramai tentang apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan maksud kerana apa?
Likulli ni'matin hasud. Karena setiap nikmat yang diperlihatkan tadi, ada orang yang hasad dengan perkara tersebut. Maka sepatutnya bagi kita untuk berjaga dan berhati-hati dengan perkara tersebut. Dah terkenal lepas tu dengan ain, terkenal dengan apa ni, orang panggil apa, sihir dan sebagainya, kerana ada orang yang hasad ketika melihat perkara tersebut. Mulalah anak melalak melolong cari para guru, para ulama untuk doakan. Pada sebelum ni tak fikir benda tu, tunjuk harta kekayaan dan sebagainya hanya kerana semata-mata nak buat konten. Ini adalah salah satu daripada sikap sebahagian orang yang banyak terpengaruh dengan kelompok yang tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh para salihin. Kita dituntut untuk menyembunyikan, tidak memperlihatkan kepada orang ramai kemewahan yang kita ada, kalau kita mewah sekalipun. Dan bagaimana dengan menunjukkan asar ni'mah tadi kepada umat? Menunjukkan tadi bukan dengan maksud memperlihatkan di dalam YouTube dan sebagainya, bukan tu maksudnya. Memperlihatkan nikmat Allah Ta'ala tadi dengan mensyukuri perkara tersebut, iaitu dengan infakkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa perlu bagi tahu ke orang. Jadi duit tadi duit orang ramai yang diberikan kepada pihak kita, atau kita buka NGO, atau tak boleh mengaku kita pula tu. Tak boleh pula disebut ni saya punya, saya bagi, ni mungkin rezeki daripada tangan saya main mana ni. Tak boleh macam tu. Kalau daripada hak orang ramai, sebut orang ramai. Tak perlu nak sebut diri kita. Kita nak bawa ke mana sebenarnya? Nak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kepada diri kita? Ramai yang menyebutkan saya ni adalah kerana dia ingin memperkenalkan dirinya kepada umat. Bukan memperkenalkan Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya umat tak akan kenal dengan dia pun. Hanya dikenal dengan zahir sahaja. Tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menguji dengan ujian yang mungkin dia tidak akan mampu tanggung dengan perkara tersebut. Sebab tu hati-hati dengan perkara-perkara yang kita lakukan, dan perlu dapat panduan. Dan panduan pula jangan cari orang yang sokong kita saja. Ada orang dia nak cari panduan dengan bukan panduan, dia nak cari sokongan. Tengok orang puji dia, maka ni orang kita. Tapi kalau ditegur macam ni, maka dia kata, ini orang yang tak suka dengan kita. Bukan tak suka, tapi memberikan nasihat agar kita tidak berlebihan, sehingga kita terkeluar daripada jalan yang ditunjukkan oleh salafus salih. Dan kita akan mendapatkan ujian yang kita tidak mampu tanggung ketika mana berlaku ujian tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Tamam. Sebab tu rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi dia menginfakkan hartanya di jalan Allah siang dan malam. Ini yang patut kita cemburui. Tamam? Warwina aidan min riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilafdhin wala hasada illa fi ithnatain. Dan juga diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan lafaz la hasada illa fi ithnatain rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi bil haqq. Jadi seorang lelaki yang dikurniakan oleh Allah dengan harta, dan kemudian sallatahu ala halakatihi bil haqq. Maksudnya dia menjaga ataupun dia menguasai hartanya tersebut daripada dirosakkan dia dengan harta tersebut dengan melakukan kebenaran, ataupun melakukan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gimana Muhammad? Jaga tu, telaga tu, ada telaga. Ada telaga tu, jaga. Budak-budak tu. Dan yang kedua, warajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan seorang lelaki yang diberikan oleh Allah dengan hikmah, ilmu maksudnya. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan dia menghabiskan ataupun menggunakan ilmu tersebut, yaqdi biha dihil hikmah, maksudnya bila hikmah, wa yu'allimuha, dan mengajarkan hikmah tadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Jadi difaham daripada hadis yang kedua ini, adakah ada 3 kelompok, iaitu orang yang diberikan Al-Quran, orang yang diberikan oleh Allah dengan harta, dan orang yang diberikan dengan ilmu. Tak. Al-Quran di sini dengan sama makna dengan hikmah di situ maksudnya. Faham? Al-Quran yang dimaksudkan sini adalah alim, maksudnya yang diberikan dengan ilmu, bukan hanya semata-mata
menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran semata-mata, maka kemungkinan dia tidak mampu untuk yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Nah, tak mampu untuk dia nak mendirikan apa yang ada dalam Al-Quran, melainkan kena belajar tentang bagaimana untuk melaksanakan dan memahami hukum dalam Al-Quranul Karim. Karena tu ibu ayah yang menghantar anak-anak mereka untuk menghafal Al-Quran, maka sepatutnya bagi mereka untuk melanjutkan anak mereka dengan memahami Al-Quran pula setelah itu dengan mempelajari ilmu yang berkait dengan Al-Quran. Iaitu apa? Mengaji nahu, mengaji saraf, mengaji mantik, mengaji usul fiqh, mengaji fiqh, mengaji hadis, mengaji tafsir, mengaji ilmu-ilmu yang berkait untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka itu akan menyebabkan anak tadi akan yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Tamam? Jadi itu sepatutnya. Baik. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Dan disebut hasanatun di sini tidak disebutkan dengan al-hasanah, falahu hasanatun, ay dengan nakirah. Dengan makna apa? Ta'zim. Nakirah zin dengan ta'zim maknanya. Maksudnya kebaikan yang tidak ditentukan had kebaikan tersebut. Tu tujuan diletakkan dengan nakirah. Wal hasanatu bi 10 amsalha. Allah. Wal hasanatu, hasanah di mana ni? Hasanah yang tadi disebut. Alif lam ni alif lam lil ahdi dzikri. Karena dah disebut sebelum ni hasanah, maka alif lam ni disebut kembali untuk menjelaskan adakah ni hasanah yang lain. Tak, hasanah ini adalah hasanah yang sebelum ni telah disebut. Wal hasanatu bi 10 amsalha. Dan satu kebaikan adalah dengan apa? Dengan 10 kali ganda kebaikannya. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alif lam mim itu huruf. Bukan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi sebaliknya, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Tamam? Jadi apa makna hadis ni? Maknanya, yang pertama, kita memahami bahawa setiap huruf daripada Al-Quran itu punya pahala yang besar. Setiap huruf daripada Quran ada pahala, dan pahalanya tadi tidak disebut berapa banyak pahalanya. Cuma disebut 10 kali ganda. Setiap kebaikan dapat 10 kali ganda. Kebaikan pula tadi tak disebut berapa banyak kebaikan tadi. Bayangkan kalau kebaikan tadi dunia dan isinya, dan dapat 10 kali ganda dunia dan isinya. Macam mana keadaannya? Tamam? Dan yang sebut ni siapa dia? Yang sebut ni Nabi SAW. Dan kebaikan pada sisi Nabi sudah tentu bukan kecil. Sudah tentu benda yang besar dan agung. Yang kedua, difahami daripada hadis ini bahawa membaca Al-Quran tidak mesti difahami. Membaca Al-Quran tidak mesti difahami. Kenapa? Karena Nabi kata la aqulu alif lam mim harfun. Maknanya di sini apa dia? Quran dapat pahala walau tidak difahami maknanya. Karena alif lam mim disebut oleh para mufassirin, Allahu a'lam bi muradih. Allah lebih mengetahui tentang maksudnya. Maknanya apa di sini? Nabi tak kata di sini mesti dibaca dengan memahami Al-Quranul Karim. Itu satu kesilapan besar bagi sebahagian orang. Dia rasa bersalah kalau dia tak faham Al-Quranul Karim. Memahami Al-Quran adalah memerlukan kepada ilmu yang lain. Membaca Al-Quran adalah memerlukan kepada tajwid dan sebagainya, dan itu sudah memadai untuk mendapatkan pahala kepada Al-Quran tersebut. Baca Al-Quran saja dapat pahala. Tamam? Walau tak faham sekalipun. Buktinya apa dia? Kata Sayyidi Abdullah Sirajuddin, buktinya adalah alif lam mim disebut oleh Nabi bukan dengan sebutan kata siapa yang membaca Al-Quranul Karim dengan memahami baru dapat satu kebaikan. Kalau tak faham, tak dapat kebaikan tersebut. Tak, bukan tu. Disebutlah aqulu alif lam mim harf, dan contoh yang diletakkan oleh Nabi dengan alif lam mim adalah bukti besar bahawa dibaca Quran tidak faham dapat pahala. Ini maksud hadis ni. Tamam?
Kalau memahami Al-Quran dengan belajar tafsir dan sebagainya, maka itu lebih, dia akan mendapatkan kefahaman yang lebih pada ketika tadabbur yang lebih pada waktu tersebut. Tapi perlu kepada keilmuan. Tafsir bukan boleh baca terjemahan gitu-gitu, tak. Dia kena lalui proses ilmu yang perlu dipelajari sebelum masuk untuk mempelajari ilmu tafsir Al-Quranul Karim. Itu maksudnya. Betul, nahwu, saraf, balaghah, mantik, usul fiqh dan sebagainya, ulumul Quran dipelajari untuk apa? Untuk berkhidmat kepada Al-Quranul Karim. Bila dibaca baru dia akan faham, oh macam ni rupanya maksud dia. Bukan terus dibuka terus tafsir tanpa dia tahu nahwu, tanpa dia tahu saraf. Tu kalau nak memahami dengan lebih lanjut. Hanya sekadar nak dengar ceramah orang tafsir Quran, malah memandang sinis kepada para guru yang mengajarkan fardu ain, tauhid, tasawuf dengan fiqh di masjid-masjid. Dikatakan banyak dah masjid semua pakai duk ajak yang tu. Mengajaklah tafsir pula. Jadi itu adalah satu pahaman yang salah, kerana yang diwajibkan bagi seorang muslim tadi adalah fardu ain tersebut. Kerana fardu ain maknanya apa dia? Fardun li kulli ainin. Fardu pada setiap individu. Manakala ilmu berkaitan dengan tafsir dan sebagainya, ini adalah ilmu fardu kifayah. Dan kalau orang tadi ingin menjadi ahli dalam bidang tersebut dengan mempelajari mengikut manhaj dan sistemnya, barulah dia jadi fardu ain kepada bagi dirinya pada ketika itu untuk dia pelajari. Contoh, orang dah masuk pondok untuk jadi alim, maka pada ketika itu jadi fardu ain untuk dia belajar nahwu, walaupun nahwu pada asalnya adalah fardu kifayah yang kalau dipelajari oleh sebahagian dan dikuasai oleh sebahagian, maka yang sebahagian yang lain telah tergugur kewajipan tersebut. Tamam? Tidak mendapatkan dosa maknanya. Baik. Kalau dia tak pelajari pun. Kerana apa? Kerana di kampung tu ada seorang yang alim dalam nahwu, orang yang dah alim dalam saraf, orang yang dah alim dalam ilmu balaghah, orang yang alim dalam ilmu mantik. Jadi guru. Jadi tok guru. Itu maksudnya. Dia kalau pergi majlis tafsir Quran hanya sekadar tafsir, baca. Tafsir pula macam mana tafsir? Tafsir ikut dia. Tafsir buat kepala ramai. Bukan baca tafsir, dia baca terjemahan, lepas tu dia keluar semua isu semasa apa yang dia ada dalam kepala otak dia. Bukan dia bincang tentang bagaimana memahami ayat tersebut berdasarkan pandangan para ulama. Bagaimana nak memahami ayat ni dibandingkan dengan ayat yang satu lagi dalam Al-Quranul Karim. Kenapa dalam ayat ni disebut dengan isim, ayat yang ni pula disebut dengan fa'il. Itu buat tafsir. Yang tu tidak diminati biasanya. Dia minat, dia rasa dia boleh faham ayat tadi, orang tu pun tadabbur, lebih hebat lagi pakai duk tanya lawan seorang sikit dalam surah. Apa pandangan enta tentang ayat ni? Ana rasa, dia ingat Quran apa dia? Nasi kampung, nasi kandak kampung Melayu. Boleh ana rasa? Ini apa ni? Apa pula pandangan enta tentang ayat ni pula? Ana rasa lagi. Semua pakai ana rasa. Ana rasa, enta rasa. Semua pakai jadi buat pala. Jadi buat pala macam ni, ini haram hukumnya dilakukan oleh seseorang. Kalau dia bukan ahlinya, maka tidak boleh untuk dia melakukan sedemikian. Kerana hukumnya haram. Kerana itu termasuk man qala fil Qur'ani bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berucap ataupun berkata tentang Al-Quran dengan pandangan peribadinya tanpa didasari dengan ijtihad yang telah dilalui dengan proses keilmuan yang dibenarkan, maka siaplah tempat dia dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlu melihat juga tafsir apa yang patut dibaca di masjid. Kitab tafsir apa yang perlu dipilih. Tafsir Nurul Ihsan yang dikarang oleh Syekh orang panggil apa ni, tuan guru kita, iaitu Syekh Muhammad Al-Jitrawi. Karangan tu adalah karangan yang terbaik untuk dibacakan kalau dibacakan dengan bagaimana mufassirin membaca kitab. Kerana tafsir Nurul Ihsan yang diajarkan di masjid-masjid di negara kita ini, itu disusun seakan-akan tafsir Jalalain. Seakan-akan tafsir Jalalain. Yang menerangkan perkara yang penting bagi memahami ayat tersebut. Tapi ketika disalah bacaan, dibaca oleh orang yang bukan berkeahlian, maka akan menyebabkan kitab tersebut hanya menjadi kitab seakan-akan tazkirah biasa pada ketika tersebut. Maka menghilangkan nur ilmunya tafsir Al-Quranul Karim. Maka kerana itu perlu bagi pihak yang sepatutnya melihat dan memerhatikan dan juga mengambil berat tentang masalah tersebut,
Kerana mereka kadang-kadang menganggap bahawa kitab ni dah diterjemah, maka senang untuk kami nak goreng. Dan kesilapan besar yang dilakukan oleh sebahagian orang yang bukan guru tetapi menganggap diri mereka guru. Lil'asaf syadid, ini adalah perkara yang sepatutnya dibetulkan, ya, yang perlu diberi perhatian oleh umat sekalian. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu subhanahu wa ta'ala man shaghalahu al-Qur'an wa dhikri an mas'alati. Ini hadis qudsi. Nah, daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, man syaghalahu al-Qur'an wa dhikri. Sesiapa yang disibukkan, nah, siapa yang Al-Quran menyibukkan dia, nah, dan juga zikrullah, nah, menyibukkan dia, wa zikri, yani syaghalahu zikri, nah, syaghalahu zikri, tamam. Jadi zikri jadi apa i'rab dia? Ataf kepada Al-Quran, dan dia adalah ataf kepada marfu'. Tapi kenapa dibaca dengan zikri, tidak dibaca dengan rafa'? Kenapa? Ana li-ishtighalil mahal, nah, bi harakatil munasabah pada ketika sebut, kerana berada setelahnya dengan apa dia? Huruf atau apa ni, dhamir, nah, yang menyebabkan dia tidak boleh dibaca dengan dhammah. Man syaghalahu al-Quran wa dhikri an mas'alati, daripada memohon kepadaku. Maksud, siapa yang Al-Quran menyibukkannya, zikrullah menyibukkannya daripada meminta. Maksudnya dengan doa, ya Allah berikan aku sekian, berikan aku sekian. Dia tak pernah minta, dia baca Quran ya. Dia hanya wirid, zikir, selawat kepada Nabi SAW. Selawat termasuk dengan zikrullah ke tak? Ya, termasuk dengan zikrullah. Malah ziyadah daripada tu. Nah, kerana kita selawat, kita akan sebut apa? Allahumma salli ala, kan Allahumma salli ala. Awal-awal lagi ya Allah, kan tu selawat, kan tu zikir tu. Dan juga sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk dengan selawat. An mas'alati, daripada meminta. A'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Apa kata Nabi, kata Allah, aku akan berikan kepadanya, kepada man tadi, hu tu, afdala ma u'tiya as-sa'ilin, yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang yang meminta. Jadi orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, dia baca Quran saja, dia hanya kerja zikir saja, tak pernah angkat tangan minta doa contohnya. Kalau dia tak pernah sebut, kata ya Allah berikan aku sekian dengan bacaan Quran, dia baca Quran, sibuk dengan zikir, maka aku akan berikan kepadanya yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh, atau diberikan kepada orang yang meminta. Maknanya yang meminta baik, kan? Karena disebut afdal, maksudnya yang lawan bagi afdal adalah fadil. Nah, maksudnya yang diminta juga baik oleh orang yang meminta, tetapi yang menyibukkan dengan Quran dan zikrullah, maka aku akan berikan kepadanya. Kenapa? Kerana dia tidak meminta, aku yang nak bagi, maka itu dia lebih afdal. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalami ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Kelebihan kalamullah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan segala kalam-kalam yang lain adalah seperti kelebihan Allah dibandingkan ke atas hamba-hambanya. Ya, dibezakan dengan jauh maksudnya. Karena Allah Tuhan yang maha agung, qadim. Manakala makhluk hadis, maka kalamullah qadim tidak akan mampu untuk digambarkan, dibandingkan dengan kalam al-makhluk. Tamam? Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun gharib. Ini semua istilah dalam ilmu mustalah yang perlu dipelajari. Ya. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharibi. Sesungguhnya yang tidak ada di dalam jantung hatinya sedikit pun daripada Quran, maknanya tak hafal Quran langsung walau sedikit, maka dia seperti rumah yang telah ranak maksudnya. Jadi binaan yang kukuh ni apa dia?
Kalau kita ada footing dia, ada dia punya piling dia kuat. Kalau orang buat piling, footing macam-macam, kita pun baru tahu bila ada pondok ni ya. Kan? Belum tu tak pernah tahu benda tanpa piling, benda tanpa footing. Benda tu akan jadi kuat kenapa? Apa dia punya pasak yang kuat tadi ni? Al-Quranul Karim. Maka orang yang tidak ada langsung di dalam dadanya Al-Quranul Karim, maka dia seperti rumah yang hancur, rumah yang ranak, rumah yang tidak ada puingnya, nah, tidak ada tiang-tiang dan pendirinya, maka dia boleh runtuh. Nah, maka kerana itu Nabi SAW berpesan, alimu auladakum ala thalathi atau adibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Tilawatil Quran bermakna hifzul Quran, dengan makna dihafalkan Al-Quran kepada anak-anak, kerana ini akan menjadi benteng besar kepada anak-anak untuk mendepani zaman. Faham? Tapi jangan Quran saja, diajarkan juga dengan apa? Nabi kata 3 benda. Diajarkan cinta kepada Nabi SAW. Yang ketiga apa dia? Diajarkan cintakan ahli keluarga Nabi. Siapa ahli keluarga Nabi? Umum ahli keluarga Nabi. Ahli baitin Nabi SAW dengan makna nasab. Juga ahli Nabi dengan makna kullil mu'minin. Yang diajarkan anak kita mencintai umat Nabi SAW. Setiap orang yang beriman kepada Nabi SAW. Dan seluruh umat Nabi Muhammad dikasihinya. Nah, apatah lagi dengan yang berkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, yang bersambung dengan Nabi pada nasab dan juga pada ilmunya. Ulama perlu dikasihi. Diajar kepada anak untuk mencintai para ulama. Itu termasuk dengan hadis apa dia? Wa hubbi ahli baitihi. Maksudnya. Tapi secara khusus ahli bait adalah dengan makna ahli keluarga Nabi SAW. Secara umum seluruh yang berkait dengan Nabi maka digelar ahli Nabi SAW. Tamam? Ahli Nabi SAW. Dan ini juga tafsirannya para ulama yang menyebutkan tentang tafsiran ahli Nabi SAW. Kalaulah diajarkan dalam sistem pendidikan sekolah peringkat permulaan dengan perkara tersebut, tamam? Iaitu diajarkan kepada mereka mencintai Nabi. Ini dikenalkan kepada mereka dengan Sayyidina Rasul. Dikenalkan kepada mereka tentang para ulama. Dibacakan kisah para ulama kepada mereka. Nah, dibawa kepada mereka untuk bertemu dengan para alim. Dibawa anak, sebab tu dianjurkan tahnik kepada anak-anak. Anak apa dia buat dulu? Tahnik dulu. Nah, pergi tahnik, jumpa siapa tahnik ni? Tahnik bukan ikut dan. Pergi kedai mamak, suruh mamak tahnik. Dia kata tahnik sikit dengan nasi kandak ni, kok nanti besar lagi, dia takut dia benci nasi kandak, kami dia keturunan nasi kandak. Tak. Nah, pergi jumpa dengan para alim. Suruh alim yang tahnikkan dia. Dengan apa? Dengan apa pula tahnik tadi? Dengan kurma. Nah, dengan air zam-zam, dengan madu, sebagian ulama dengan garam. Nah, lepas tu sebahagian lagi yang dianjurkan dalam sebahagian kitab disebut dengan cincin perak, dengan cincin emas, dibelahkan mulutnya. Tujuannya untuk apa? Tafaul hasan. Moga mulut budak tadi ni akan keluar daripada mulutnya tadi bercahaya dengan ilmu. Nah, mulutnya masin, maneh. Lagi apa dia lagi? Masin, maneh, masam. Masam ada masam. Apa dia masam? Ada masam. Masam dengan ni, dengan apa ni, bubur garam asam gelugok. Ada dalam kitab ni ada disebut. Kitab yang dikarang oleh Akharul Wara Afqalu Fuqara Abul Baqir. Nah, ni. Minta maaf, Ustaz Muhammad Fadil Ibn Arifin Ibn Syekh Abu Bakar bin Syekh Abdul Rahman Al-Ma'ruf Bituk Gudang. Nah, Tuk Gudang Al-Fatani. Ni. Ini kan kita Rawdatul Muhibbin fi kayfiyati at-tahniki was-salati ala sayyidil mursalin wat-talqini li amwatil muslimin. Taman-taman orang yang kasih pada menerangkan cara membelah mulut bayi, berselawat ke atas penghulu segala rasul dan bertalqin kepada jenazah muslimin. Ni kitab ni. Cerita semua ada dalam ni. Macam mana nak buat cara tahnik dan sebagainya diajar dalam kitab ni. Bukan semua orang lah, kita. Kalau kita bukan tok guru, mai saya tahnik tadi pergi tok guru, apa mepak dia tahnik. Lepak tu alim kabir tak apalah. Tapi kalau kata dia orang panggil apa, orang biasa saja, tawaduknya, bawa pergi jumpa dengan orang-orang soleh, orang-orang alim yang dia yang i'tiqadkan kesolehan orang tersebut, bawa untuk ditahnik oleh orang tadi, dan kemudian moga-moga dengan berkat tersebut akan mendapatkan kebaikan kepada anaknya.
Tujuannya untuk apa tadi? Didekatkan pada permulaan hidupnya dengan siapa? Dengan alim. Itu dulu. Nah, Sayyidatina Asma radhiyallahu taala anha ketika mula melahirkan Sayyidina Abdullah bin Zubair, maka beliau membawanya pertama sekali kepada Sayyidina Rasul. Sebelum masuk susu lagi. Lahir sahaja Sayyidina Abdullah, terus dibawa kepada Nabi. Dalam keadaan mulut pertama ataupun makanan pertama yang masuk ke dalam mulut Sayyidina Abdullah bin Zubair adalah tamar yang dicampur dengan air liur Nabi SAW. Malah dia tak sebut tamar. Dia kata, sehingga kan anak aku ini masuk ke dalam mulutnya air liur Nabi SAW yang pertama sebelum perkara lain. Sebab tu dianjurkan tahnik pada hari yang pertama, hari ke-7. Hari yang pertama, kalau tidak ada masalah apa-apa bagi anak tersebut, hari pertama itulah dianjurkan tahnik. Biar yang mula masuk ke dalam mulut budak tadi adalah daripada perkara tersebut. Ada sebagian kata kerana kurma tu sendiri dia ada kebaikan dan sebagainya. Nah, bukan kurma tu sebenarnya. Kalau kurma tu siapa-siapa pun boleh buat sebenarnya. Maksudnya kalau dengan kurma tu sendiri yang mendapatkan kebaikan, maka tak perlu dianjur tahnik dengan orang alim sebenarnya. Cukup kurma tadi dibuh oleh nurse di hospital. Kalaupun nurse tu bukan Islam sekalipun, dia ambil kurma, dia dah siap kurma dah tepi tu, dia suap kurma sebiji buh dalam mulut budak tu. Nah, ataupun dia siap buat blender lagi, buat dia punya jus kurma, suap kali dengan mak-mak dia sekali. Nah, kalau kata kurma tu yang dimaksudkan, tak. Yang dimaksudkan situ adalah hubungan dia dengan alim tersebut. Bercampurnya barakah dengan alim tadi. Itu yang dimaksudkan. Tamam? Jadi, kalau kata kehidupan anak tadi disusun begitu, dengan Quran, dengan mencintai Rasul, mengenal Nabi SAW, mengenal yang berkait dengan Rasul, ahli keluarga Nabi, ulama dan sebagainya, apa yang akan berlaku pada budak tu? Dia akan tumbuh sebagai orang yang faham tentang agamanya, yang reti tentang agamanya, yang kasih kepada umat Nabi-Nya, yang tidak memandang rendah kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga menganggap umat Nabi Muhammad ni semua ahli syirik. Ni orang-orang buat dosa besar, masuk neraka Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana tidak faham tentang kedudukan umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu memperkenalkan anak-anak kita dengan perkara tersebut adalah yang terbaik. Karena itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang lain, dan juga disebutkan oleh para ulama tentang adab ketika makan bersama dengan anak-anak, tidak diam seperti golongan Yahudi. Yahudi ketika makan diam, khalis, tak cakap apa. Ini adab makan Yahudi, duduk kat meja makan tak boleh cakap. Sebab tu Yahudi pula ajak kat kita cara nak makan. Nah, kalau makan di hotel, jangan sampai belaga cawan camca. Ting ting, bunyi ting tu malu kalau di hotel. Tu dia ajak cara macam mana nak cedok. Di sekolah kita diajak. Tapi bukanlah kita mesti Yahudi. Kata ni Yahudi ni buat nak tiru. Dah, bukan mesti maksudnya macam tu. Kita kata, ya ini pun termasuk adab. Dan ini pun benda yang bagus. Cuma, makan terlalu diam, tidak bercakap, ini adalah Yahudi. Golongan Yahudi mengajarkan makan tidak bercakap. Semua diam. Makan terlalu bising pula, Nasrani. Kristian makan bising. Belaga cawan, belaga bini orang. Itu semua dia. Cakap bukan cawannya, lepas tu bini orang pun dia belaga. Pada pening. Tak tahu nak beza mana satu yang baik, mana satu tak betul. Faham? Manakala golongan muslimin siapa? Golongan muslimin adalah yang pertengahan. Tidak terlalu bising, tidak terlalu diam. Maksudnya bercakap juga ketika makan, tapi apa yang perlu dicakapkan? Perkara-perkara yang berfaedah. Antaranya apa kata ulama? Menceritakan tentang kisah orang soleh ketika makan. Kenapa? Karena bizikri salihin tatanazzalur rahmat. Sebutnya orang-orang salih ini akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara tersebut akan menyebabkan turunnya rahmat ke dalam makanan yang kita makan dan mendapat barakah. Maka barakah tersebutlah akan menambahkan kebaikan yang kita akan lakukan hasil daripada makan yang kita telah makan. Itu tujuannya. Tamam? Lepas tu jangan diambil kecil perkara itu. Ceritakan tentang orang salih. Kalau hari ini ada ulama yang meninggal dan sebagainya, maka diceritakan kepada anak kita siapa orang alim tersebut, siapa orang soleh tadi. Rasa menyesal tidak pernah bertemu dengan orang soleh tersebut. Sepatutnya bagi kita untuk bawa anak-anak pergi bertemu. Kalau ada kesempatan masa, jangan tunggu dah tok guru tak ada, baru pakat mengaku tu tok guru kita. Tu. Rasa menyesal lah dulu ni tak pergi mengaji. Rasa menyesal lah dulu ni tak pernah pergi dengar apa yang tok guru tu cakap. Mulalah baru nak rasa menyesal.
Semua orang macam tu. Waktu tok guru tu duk ada mengajak sampai berbuih mulut-mulut, tak seorang pergi dengar. Tak seorang pergi dengar. Ditabur fitnah pula. Kata macam-macam pula. Tok guru tu tak ada, baru kepakat lah mengaku kata kami anak murid dia. Dia pernah bagi sanad kat kami begini. Dia pernah cerita kat kami macam ni. Dia pernah itu, ini dan sebagainya. Nampak? Sekurang-kurangnya ada juga lah hubungan tu daripada tak ada langsung tu. Malah benci pula. Dan ada yang lebih seronok lagi, dia pula seronok kalau tok guru tak ada. Jadi itu. Tu tok guru tak. Tok guru tu ada lagi pun dah hantar mesej dah. Tok guru tak ada. Tok guru baru masuk hospital pakat dia hantar mesej dah. Tok guru dah mati. Wih. Seronok kot. Ini masalah. Masalah sebagian orang ni kadang dia nak viral tu cepat sangat. Nak bagi dia punya laman dia tu yang paling pertama sekali orang tengok. Walaupun cerita tak betul. Pasti dulu barulah cerita kat orang. Itu maksudnya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Jadi siapa yang tidak ada dalam dadanya Al-Quran walau sedikit, maka dia seperti rumah yang runtuh. Ini yang saya sebutkan tadi, syarahan panjang tadi ni. Untuk mengelakkan daripada runtuhnya peribadi anak tersebut, maka sibukkan dia dengan Al-Quran. Nabi tak kata sibukkan dia dengan bahasa Inggeris. Nabi tak kata sibukkan dia dengan ilmu komputer. Tapi bukan saya maksudkan sini jangan yang itu. Dan kita tak kata macam tu. Kita kata kepada anak-anak tersebut pada permulaan ilmu apa yang patut didahulukan. Setelah tu silakan masuk bidang yang lain, bincang tentang perkara yang lain. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia dah ada asas yang kuat. Kalau tidak ada asas yang kuat, maka dia akan jadi rumah yang runtuh. Kalau cantik saja di luar, tapi di bawahnya tidak kuat pada sudut dia punya, orang panggil apa, binaannya, maka ketika itu rumah itu akan runtuh pada bila-bila masa saja. Maka gambaran yang diletakkan oleh Rasulullah ni jelas fahami oleh kita semua bahawa perkara ni perlu diambil perhatian oleh ibu dan ayah semua. Tamam? Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Tamam? Dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Quran, bacalah Al-Quran. Warqa warattil. Dan kemudian naiklah, dan kemudian tinggikanlah, dan serta bacakanlah seperti mana kamu bacakan dia di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukan kamu adalah pada akhir ayat yang kamu bacakan ketika di dunia. Ini kedudukan yang tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran Al-Karim. Jadi jangan kita abaikan diri kita untuk sentiasa mendalami ilmu Al-Quran, tajwidnya, bacaannya dibetulkan. Selalu baca dengan keluarga kita, kalau kata ada masa dan sebagainya, sering dibaca. Dijadikan itu sebagai rutin kita. Maka itu akan diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Bayangkan Sayyidatina Nafisah mengkhatamkan Al-Quran di dalam kubur yang dia korek sendiri sebanyak 30,000 kali khataman. Bagaimana kedudukannya? 30,000 kali khatam Al-Quran dalam kubur tu. Jadi kita kalau ada tempat suluk, jadikan tempat suluk tu tempat baca. Sebab tu sebagian masyayikh, tempat suluknya dia pesan kepada anak dia, wahai anakku, kalaulah terlintas dalam hatimu melakukan maksiat, jangan dilakukan di tempat ini. Kenapa? Karena di sini adalah tempat saya bermunajat dengan Rabb, saya membaca Al-Quran ribuan khataman, saya berselawat kepada Nabi SAW dengan ribuan jutaan selawat di tempat ini, maka jangan dikotorinya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan nur ini. Itu yang dipesan oleh sebagian awliya kepada anak-anak dan keluarga mereka di tempat suluknya mereka. Sampai mereka korek kubur dan mereka duduk dalam kubur yang tersebut, ataupun dibuat bilik khusus kepada mereka untuk mereka bersuluk dan juga berzikir, berselawat kepada Nabi SAW, baca Al-Quran dan sebagainya.
dan Dalailul Khairat dan sebagainya, maka dibaca di tempat tersebut dengan khataman yang telah disusun oleh mereka. Maka dipesan kepada anak-anak mereka jangan dirosakkan tempat tadi dengan maksiat yang kamu lakukan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Tamam? Wa an Sahli bin Mu'az wa an Suhail bin Mu'az an abihi Mu'az radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi, sesiapa yang membaca Al-Quran, yakni menghafal Al-Quranul Karim dan beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamati daw'uhu ahsanu min daw'il syams, maka Allah akan memakaikan kepada kedua ibu bapanya. Ni yang hafal Quran, qara'a dengan makna hafizah, yang menghafal Al-Quran dan dia beramal, syarat dia mesti beramal. Kalau hafal saja tak beramal tak jadi. Menghafal Quran dan beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran, maka Allah akan memakaikan kepada kedua ibu bapanya tajan yaumal qiyamah, iaitu mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari. Fi buyutid dunia, di dalam rumah-rumah di dunia. Fama dhannukum billadhi amila bihadha, baik bagaimana pula pandangan kamu terhadap yang beramal sendiri dengannya. Kalaulah yang beramal dengan Quran dan juga menghafal Quran, ayahnya dapat taj, takkan dapat taj saja. Orang kalau pakai mahkota untuk jadi raja, takkan raja dia pakai taj, bawah pakai kasut selipar. Jadi ini ditunjukkan dengan apa? Hadis ni dia bagi iktifa, dicukupkan sebutan dengan taj, dengan makna apa? Diberi persalinan yang lengkap, diletakkan di atas singgah sana, diberikan dengan anugerah istana yang luar biasa, tapi disebut taj. Cukup itu. Nampak dah hadis Nabi SAW. Macam mana nak faham hadis? Tamam? Dibagi taj, maksud dia apa? Semua yang berkait dengan taj dibagi. Persalinan, singgah sana, istana, layanan. Orang yang pakai taj biasanya siapa? Dilayan pada hari tersebut dengan layanan yang luar biasa. Betul? Ini syurga Allah Ta'ala. Baik, kalau orang yang dia hafal, mak dia dapat macam ni. Baik, bagaimana yang hafal itu? Agak-agak lah. Kalau pak dia dapat taj, dia dapat apa? At-tawaj, no? Dia dapat lebih daripada tu lagi. Dia dapat sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan mak ayah dia. Kalau mak ayah dia pun dapat macam tu, dia akan dapat lebih daripada tu lagi. Tamam? Itu maksudnya. Jadi kalau Nabi sebut yang ni, Nabi nak beritahu kata apa? Kalau mak dengan ayah dia pun dapat tu dah. Agak-agak dia macam mana? Tak digambarkan. Tak perlu disebut, menunjukkan kepada ta'zim, besarnya anugerah yang akan didapatkan. Warawad Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, bacalah kalian akan Al-Quran, fa inna Allah Ta'ala la yu'azzibu qalban wa'al Qur'ana, mana Allah tidak akan mengazab hati yang di dalam hati tersebut mengandung Al-Quran, menghafal Quran. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah, Al-Quran itu akan menjadi apa? Hidangannya Allah. Faman daqala fihi fahuwa amin. Jadi Quran ini jadi seperti hidangan. Maksud siapa yang masuk ke dalam hidangan tersebut, yani ke dalam Al-Quran tadi dengan masuk hidangan tadi, maka dia akan aman. Waman ahabbal Qur'ana falyubshir, maka siapa yang mencintai Al-Quran, maka diberikan berita gembira kepadanya. Tamam? Jadi orang yang ada dalam dadanya Al-Quranul Karim, mereka akan digembirakan oleh Allah Ta'ala, dan mereka akan menjadi tetamu-tetamunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu mereka disebut sebagai Ahlullah wa Qassatuh. Ahlu Allah, Ahlillah, dan juga mereka disebut sebagai VVIP. Maksudnya orang yang mendapat very, very important person. Maksudnya sangat penting, manusia yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamam? Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa an Abdul Hamid Al-Hammani qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauriyya radhiyallahu ta'ala anhu 'anil rajuli yaghzu ahabbu ilayka aw yaqra'u al-Qur'ana. Ditanya kepada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri tentang seorang lelaki yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih kamu sukaikah ataupun yang menghafal Quran? Faqala yaqra'ul Quran,
lelaki yang menghafal Quran lebih aku sukai, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Karena yang sebaik-baik di kalangan kalian adalah man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, yang mengajarkan Quran dan yang belajar Quran dan mengajarkan kepada orang lain, dan dia beramal dengan Quranul Karim. Dengan makna apa dia? Karena dia akan menyebabkan kebaikan kepada umat dengan ilmu, manakala yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan memberi kebaikan kepada umat. Tapi kebaikan dengan mengajar dan memberikan pengajaran dan juga didikan ini lebih ausa', lebih luas, lebih besar dibandingkan dengan al-ghazwah ataupun yaghzu fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian insya-Allah pada minggu depan kita akan bahaskan pada al-babus tsani fi tarjihil qira'ati wal qari' ala ghairihima. Maksudnya diletakkan bacaan Quran dan juga orang yang menghafal Quran ni lebih daripada kedudukannya daripada orang yang lain. Insya-Allah nanti akan dibahaskan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Saya ucap terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah, Mudir Matis, para guru Matis, para pelajar, para santri di Zawiyah Nasiriyah, dan para staf dan seluruh yang terlibat dan juga yang belajar pada petang ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.